besok paginya bangun, ada tapak kaki budak atas cermin yang mendatar ni ada tapak kaki. Ini bukan acu seorang, nampak? Acu yang aku nampak. Assalamualaikum semua, welcome back to podcast Itiak Malakut. Jadi bersama saya hari ini Ija, kita juga ada Acu. Dan untuk podcast kali ini kita bukan berdua, tapi kita bertiga bersama dengan... Assalamualaikum semua, saya Hafizuddin, boleh panggil saya Hafiz. Jadi untuk yang tertanya kenapa kami buat podcast Itiak Malakut ini, sebenarnya kami merupakan ahli keluarga kepada Acu, dan ketika kami berkumpul sekeluarga, ada masanya kami akan bertanya ataupun Acu sendiri akan berkongsi cerita dia, pengalaman dia tentang perubatan Islam dan sebagainya. Jadi itu yang membuatkan kami terdetik untuk berkongsi pengalaman Acu ini kepada semua yang menonton ini. Jadi moga perkongsian ini memberi manfaat kepada yang menonton. Jadi korang, episod minggu lepas Acu ada cerita macam mana dia bermula dengan belajar sesuatu yang bercanggah dengan ajaran Islam, dan seterusnya ada sesuatu peristiwa yang terjadi yang membuatkan beliau terjentik hati untuk belajar ilmu rawatan Islam yang mengikut syariat yang betul. So, korang, untuk episod kali ini, kita nak bawakan topik hasad. Jadi, Acu, boleh tak Acu berkongsi sedikit berkenaan dengan hasad? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Hafiz, selamat datang podcast ni anak-anak saudara Acu lah. Jadi kita orang ni bukanlah nak menyampaikan benda yang pelik macam tadi diberitahu oleh Hafiz. Kita nak bawa penonton supaya dapat rasa pengalaman yang Acu rasa. Mengenai hasad ya. Hasad merupakan satu perkara yang berbentuk, kalau kita cakap hasad, orang semua tahu hasad. Dia dengki, iri hati dan sebagainya. Hasad ini juga adalah satu perkara yang haram menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahawa hasad ini adalah seperti api yang memakan kayu. Api yang memakan kayu. Jadi maksudnya orang yang ada hasad ni, dia membakar orang-orang yang berada di keliling. Dia menyebabkan huru-hara pada orang-orang yang keliling. Apa itu hasad? Hasad ialah satu perasaan di dalam hati di mana kita merasa iri atau tidak puas hati dengan orang, dengan apa juga keadaan. Kalau kita rasa macam hasad, kalau kita nampak orang kaya, kita rasa, oi dia kaya lah, kita rasa hasad dengan dia. Ya. Lepas tu kalau kita tengok pula orang yang lebih bahagia, kita rasa hasad dengan perkara itu. Ada orang yang hasad macam tu. Tapi tahu tak, kalau orang naik basikal pun ada orang hasad. Dia nampak orang naik basikal, dia jadi hasad. Dia nampak orang jalan kaki, dia jadi hasad, dengki. Tidak memasal-masal. Dan perkara ini datang daripada syaitan. Dipujuk-pujuk oleh syaitan. Tak pernah senang hati nampak apa saja yang ada pada orang lain. Jadi dia membawa perkara yang tidak baik lah. Yang membawa perkara yang terbaik, yang boleh menjadikan perkara itu lebih teruk daripada ini. Acu boleh kongsikan sikit tak apa kesan-kesan hasad tu dekat manusia ni? Orang yang ada perasaan hasad ni, mereka ni tidak pernah merasa puas hati dengan apa yang mereka ada. Kalau kita kat tempat kerja pun sama. Kalau ada bos yang sayang pada kita, mesti ada orang lain yang tidak suka bila bos sayang pada kita. Apa yang terjadi? Dia mula cucuk bos. Dia mula berkata, cakap-cakap dengan bos, dia ni kan selalu datang kerja, dia punch card lambat, dia balik terlampau cepat. Benda yang kecil-kecil yang tidak kelihatan pada orang lain tak nampak, tapi dia nampak. Kalau orang putih dia cakap, dia letak orang tu under mikroskop. Tapi orang tu melakukan kerja dia dengan baik. Tak ada masalah, tapi dia boleh menyebabkan satu keadaan di mana tempat kerja tu jadi huru-hara. Jadi tidak bagus, nak pergi kerja tak selesa, belajar pun macam tu, kan? Kita meniaga pun macam tu. Jadi apa saja
perkara yang berkaitan dengan hasad ni, dia tidak pernah berakhir dengan perkara yang baik. Okey lah, maksudnya kita boleh cakap yang hasad ni sama je dengan dengki. Betul Cu? Dia serupa lah lebih kurang. Dia serupa lah, Lebih kurang. lah. Dengki ni dia datang dengan perbuatan. Hasad ni dia dalam hati. Dalam hati, dan dia cuba buat sesuatu. Bila dia buat sesuatu, benda tu dipanggil dengki. Benda tu dipanggil dengki. Dia pedengki aku lah ni. Dia dah pedengki aku lah ni. Dia tak kata dia lah penghasad aku ni, tak ada. Kan? Yelah. Dia telah memperdengkikan aku. Dia pamcetkan basikal aku. Contoh. Ini perkara yang kita reflect antara dua, iri hati, hasad dan dengki. Dengki ni dia dah perbuatan. Hasad ni dalam hati, iri hati ni dalam hati. Dia tak tunjukkan. Tapi hasad tu dia cerita belakang-belakang orang semua tahu. Tapi bila diceritakan kepada orang-orang keliling, dia menjadi perkara dengki lah. Jadi maksudnya Cu, hasad ni sesuatu perbuatan yang terjadi dalam hati lah. Ya, dalam hati. Hasad ni dalam hati. Jadi bila orang contohlah saya berhasad dengan Cu, saya dengki berhasad kan, kita kata apa akibatnya kepada saya Cu? Orang yang menyimpan hasad ni, dia boleh diibaratkan macam orang bercinta lah. Mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Orang lain balik rumah, boleh makan dengan elok, boleh tidur dengan elok, tapi dia yang ada hasad ni balik, dia akan memerap perasaan hasad tu di dalam hati sampai dia tidur pun tak boleh, asyik teringat. Tapi benda yang diingat tu benda orang lain, bukan hak dia. Itu dia hasad. Hasad ni dia boleh memburukkan orang tu daripada segi macam tu, sehingga dia akan timbul benda lain lah. Yang saya cakap tadi, dengki. Maka bermulanya hasad, daripada hasad tu dia melakukan perbuatan tersebut atas sebab dia dengki. Betul lah. Pada awalnya hasad lah. Pada awalnya hasad lah. Tak boleh tengok orang lebih daripada orang lain. Kan? Hasad lah. Hasad ni kita tak nampak. Dengki kita nampak. Kesan ni kita nampak. Kan? Pasal dia dengki, tayar dia pamcit. Pasal dia hasad, dia jadi dengki dan dia pedengki orang tu sampai tayar dia pamcit. Contoh. Dia lebih kurang macam tu. Jadi Cu, boleh tak kita kaitkan hasad ni dengan ain? Yang orang kata devil eye lah orang kata. Devil eye. Okay, devil eye. Ain. Ain ni dengan dengki ni lain. Dengki perbuatan. Ain pandangan dengan hasad. Nampak? Different. Ain ni kalau kena, dia tidak berbentuk macam sihir. Dia tidak berbentuk macam rasukan. Lain. Dua benda berbeza. Jadi kita simpulkan untuk kali ni, kita simpulkan bahawa ain dengan dengki ni lain. Tapi ain mungkin ada kaitan dengan hasad. Nampak? Hasad dalam hati kan orang tak tahu kan? Ain pun orang tak tahu. Nampak? Kalau kita cerita sikit, ain ni contoh kalau kita nampak budak kecil kan, comilnya, gemuknya, 3 minggu lepas tu budak ni jadi kurus. Dia tak makan, dia berubah, dan boleh jadi pada orang besar lah. Macam pengantin. Kalau orang dulu, orang Melayu dulu kan, dia cakap sama pengantin. Kalau kita tengok orang sama, betul kan? Betul. Kalau kita tengok pengantin, atau kita lalu depan pengantin, kita boleh sakit. Itu sebenarnya ada perasaan hasad dan ain. Dia datang dengan serentak. Dan juga ain ni boleh terjadi kerana taksub. Terlampau taksub. Nampak sesuatu tu, ya Allah. Tapi kalau dia sebut ya Allah, batal lah benda tu. Dia sebut Masya Allah, batal lah. Ain batal. Batal lah ain tu. Tapi kalau dia sebut, cantiknya kau ni, hari ni cantiknya. Habis. Dia boleh datang taksub kat situ. Jadi dalam situ nanti kita akan kupas dalam episod lain lah. Sebab kita tak boleh nak bawa semua cerita ni dalam satu bahagian saja. Alright. Jadi kita akan kupas pasal lain tu dalam episod yang lain. So Acu, bila cakap pasal hasad ni, boleh tak kita kaitkan dengan kisah dua beradik yang Acu cerita dalam episod sebelum ni? Adakah sihir-sihir yang jatuh pada adik-beradik tu berpunca daripada hasad, ataupun itu ada niat-niat hati yang lain? Macam ni lah. Kalau kita tengok, kalau kita perhati kisah dua adik-beradik ni lah, dia actually bukan kisah dua adik-beradik, dia cerita satu keluarga.
yang menerima natijah yang teruk sekali ialah adik-beradik ni lah. Adik-beradik ni yang teruk. Tetapi jangan pula kita pandang adik-beradik ni teruk. Sebenarnya ibu dan ayah mereka yang teruk. Okey. Ibu dan ayah mereka ni ialah orang yang berjaya. Ada yang kerja kerajaan, seorang kontraktor, kerja bagus, bisnes bagus, suka tolong orang, tak pernah memperlekehkan orang. Kedua pasangan suami isteri ni, bila orang susah, dia orang sanggup berbelanja, dia orang sanggup bagi duit. Dia orang pemurah. Yang menjadi hasad kepada mereka ni, sangat iri hati bila mereka melihat orang yang macam orang kampung ni, macam orang kampung ni yang tak ada apa-apa ni, tiba-tiba menjadi kaya, senang, kereta besar, rumah besar. Datang hasad kan? Betul? Tak ada kan, bukan ambil duit dia pun, kan? Dia tak ambil, dia tak pergi duit dia orang, tapi orang hasad kan, dengki, rumah besar, kereta besar, keluarga bahagia. Jadi daripada situ datangnya perasaan dengki, hasad, datang dengki dengan perbuatan menyihir. Asalnya apa saja masalah dalam dunia ni asalnya datang daripada hasad. Kalau hasad ni tak ada, tak adalah dengki. Tak adalah orang kena sihir. Kaitan dia banyak lah, Hafiz. Bukan sikit-sikit. Kaitan dia banyak. So, diorang dah berjaya. Dan orang tengok diorang jadi dengki. Dan macam mana daripada diorang berjaya tu, mulanya Acu nampak, diorang dua ni nampak ada perkara hasad yang terjadi dekat diorang ni. Macam ada orang dengki lah dengan aku ni. Macam mana? Okay. Kalau kita tengok daripada segi luaran lah, kita boleh tengok kejadian-kejadian yang pelik-pelik berlaku. Dia bukan satu perkara yang kita boleh explain. Oh, aku letupkan tayar, aku pancitkan tayar, aku calahkan kereta. Kan hasad, dengki. Yalah. Kan? Tapi ini lain. Masak nasi jadi basi. Saya rasa dalam podcast selepas ada kita sentuh benda ni. Masak nasi jadi basi. Tak apalah, masak nasi jadi basi normal lah, kan? Ada orang masak nasi basi. Tapi ni masak nasi sejam basi. Tak apalah. Masak nasi, buka tudung periuk, tengok dalam tu ada rambut penuh. Macam mana nak explain? How do you want to explain this thing? Macam mana kita nak explain benda ni? Kalau daripada segi akal fikiran, mana boleh? Terjadi pula anak selalu sakit. Sakit yang demam lah, tak berhenti. Sehingga benda ini mula mendatangkan kesan fizikal kepada suami dan isteri. Suami nak pergi kerja, nak pergi berniaga, keluar rumah, langkah rumah, batuk-batuk, keluar paku 2 batang daripada mulut. Ini bukan cerita tipu, ini cerita betul. Saya kalau tak percaya, kita boleh bawa orang tu datang pada podcast yang akan datang. Tak kisah, kita reveal. Sebab kita nak benda ni dikongsi ramai. Paku yang keluar daripada mulut ni terbatuk tanpa rawatan tau. Maksudnya bukan orang rawat, nak pergi kerja, keluar paku. Batuk yang tak berhenti-henti, sakit yang tak berhenti-henti. Jadi daripada situ datang untuk sesi rawatan, untuk orang merawat. Bomoh perawat Islam semua datang rumah. Asalnya siapa sakit? Ayah dia. Tapi ayah dia sakit, ayah dia pergi kerja tak? Pergi. Mak dia sakit, mak dia pergi kerja tak? Pergi. Mak dia. Jadi bila orang tengok mak dengan ayah ni dihantar sihir, dibuat perkara-perkara macam tu, dengar tuan-tuan, dibuat macam tu, tapi mereka ni tetap keluar mencari rezeki. Kenapa dia nak cari rezeki? Sebab diorang ada anak untuk dibesarkan, nak hantar sekolah, nak hantar tuition, pampers, makanan, nak kena bayar komitmen, rumah, kereta nak kena bayar. Orang kerja juga. Kerja sehinggalah perniagaan itu mula merudum tanpa sebab. Buat kerja tak jadi. Buat kerja ada saja sampai, kalau dalam construction lah, period of time untuk siapkan projek 2 bulan. Tapi ini dia drag sampai 5-6 bulan. Boleh untung ke tak boleh untung? Kenapa tak boleh untung?
Sebab dia kena bayar orang tu, bayar Betul. orang ni. Ya. Overrun lah diorang bagi dalam construction, dia punya overrun. Habislah. Kan? Tapi kerja simple. Kerja 8 bulan jadi setahun. Kerja simple. Dan akhirnya, walaupun dengan keadaan macam ni, si ayah ni dengan si ibu ni, diorang tetap berusaha. Tak ada pula tengok diorang pergi salahkan Ugang ni, salahkan otak. Diorang sakit, diorang berubat. Diorang sakit, diorang berubat, dan diorang pergi kerja. Macam-macam ubat lah, macam-macam style. Dekat situ Acu dah mula masuk dah. Daripada situ dah mula masuk dah. Dah mula masuk. Anak-anak diorang tengah membesar, dah mula masuk. Cuba. Sehinggalah satu hari tu, tak perkara yang tidak disangka-sangka berlaku, iaitu perniagaan itu terus kolaps. Rumah terpaksa kena jual, kena pindah rumah, duduk rumah sewa dan sebagainya. Teruk ke tidak? Punca dia apa? Hasad. Punca dia hasad. Dia tak ada benda lain, punca dia hasad. Memang dia orang terus rugi, betul-betul rugi yang Tak masuk akal. perniagaan hancur. Pekerja dia masa tu, saya rasa, Acu boleh ingat dalam 18-19 orang. Pekerja construction tau, orang solid yang boleh buat kerja. Yang seorang pekerja dia tu jadi gila dalam rumah. Jadi gila sampai gigit orang. Ini kalau kita cerita, Macam tak logik. kan, tak logik. Ni tak pernah dengar kan? Tak pernah. Tak dengar. Kita cerita sebab biarlah nampak reaksi sikit. Oi, betul lah. Jadi sampai Wak ni dia jadi gila. Dia takbir dalam rumah dan dia gigit orang yang cuba keluarkan dia daripada dalam rumah. Dia takbir dalam Dia takbir rumah. Allahu Akbar, dan gigit orang. Siapa datang dia gigit. Dia sudah bukan lagi dia. Dia sampai tahap masa tu dihantar balik ke negara asal lah. Teruk. Dan pekerja dia ada yang selalu sakit, dan ada juga pekerja yang lupa. Nak ketuk kayu lupa, nak pegang gaji lupa. Pelik tak? Tak tahu cara. Sedangkan diorang ni tukang. Lupa. Jadi sehingga tak boleh buat apa-apa, perniagaan tu collapse dan rumah terpaksa dijual. Jadi orang yang membuat, yang menghantar sihir ni dekat ahli keluarga ni, maksudnya dia bukan efek ahli keluarga sajalah, efek daripada dia punya pekerjaan, syarikat dan dia punya pekerja sendiri. Punya dahsyat dia punya sihir tu. Tapi cerita ni biasa Acu dengar sebab Acu merawat orang kan. Yelah. Kan? Pernah dengar tak? Satu perniagaan itu, kita ambil perniagaan kucing. Dia jaga kucing kan, kucing banyak-banyak. Kalau korang ingat atau boleh search keadaan kucing mati yang banyak di dalam kedai. Okay. Peristiwa tu berlaku orang dengkikan kedai itu, dia buat sampai kucing tu semua mati dalam kedai tu sampai perniagaan orang tu tutup. Dia tak buat orang. Dia melibatkan sekitar orang. Dia melibatkan sekitar orang. Apa yang nak kita bawa dalam benda ni ialah, bila orang tu hasad, bila dia cuba buat keluarga itu, dia punya induk, ibu dan ayah, tak boleh, apa dia buat? Anak. Dia sekeliling. Belum lagi. Dia pergi pada pekerja-pekerja dulu. Pekerja-pekerja apa yang boleh menyebabkan dia cari makan, apa yang boleh menyebabkan dia potong yang itu dulu. Bila pekerja-pekerja ni semua dah tak boleh buat kerja, diorang terlungkup, tak boleh buat kerja, tapi mak dan ayah dia tetap juga bekerja, kena cari rezeki. Jadi diorang jual rumah dengan harapan boleh memulakan hidup barulah. Tapi malangnya, bila dia berpindah rumah, perkara ini tidak stop. Apa yang berlaku ialah anak mereka pula diserang. Minta maaf Cu, nak tanya. Dia orang berpindah rumah selepas itu atas sebab Tak boleh dah nak cover rumah tu. Sebab selagi dia orang tinggal kat dalam rumah tu, mereka ni akan disihir berkali-kali, berulang-ulang. Dan jangan cakap dia orang tak usaha macam-macam usaha dia buat. Daripada sebesar-besar bubuh gelap sampai ke macam-macam cara lah. Macam-macam cara lah. Yang suruh tanam paku, yang suruh ketuk paku, yang baling lada, yang baling garam, yang ketuk rumah, yang suruh pasang tangkal, yang suruh gantung pokok, yang suruh macam-macam. Bukan tak buat.
buat apa saja disarankan oleh perawat-perawatnya ni, mereka cuba. Tak lepas. Dan Acu terlibat lah kat situ. Masa tu kan Acu cakap Acu boleh nampak. Kan? Kalau kita pergi buat depan rumah dia, kita boleh nampak rumah dia tu macam kena jari. Boleh nampak macam jaring tutup rumah. Maksudnya rumah tu digelapkan daripada pandangan jiran-jiran dan orang yang lalu Bukan. lalang. Kalau dia pasang jaring biasanya, bukan kalau dia pasang jaring biasanya dia nak cuba sekat rezeki daripada masuk dalam rumah. Kalau digelapkan tu dia nak tutupkan benda kan. Ini tak ada premis. Kan? Office dia mula-mula tutup lah. Kan? Kalau perniagaan kata makan nasi lemak kan. Ada orang tutup. Bila kita lalu bawa motor Senah. Kau tak berniaga ke? Soalan ni selalu keluar ni. Kau tak berniaga ke? Aku ada tadi. Kat mana Leman? Kan? Aku ada, aku buka kedai. Aku tak nampak lah kedai tu. Dia tutup pula. Yang tu lain. Jadi dia bila sudah buat perkara ini sampai orang tu lumpuh, tetapi hasad tu ada lagi tak? Mestilah ada. Hasad tu kekal. Kan dah cakap tadi masa mula-mula, manusia ni hasad, mereka ni tidak akan berpuas hati. Jadi apa pun dia tak akan puas hati. Dia tak akan puas hati sampai bila-bila. Hasad dia tu tak nak hilang kecuali kalau datang hidayah daripada Allah, dia nak bertaubat, maka hilanglah hasad tu. Tapi bila hasad tu terus tak boleh dikawal, syaitan duduk bisik. Dia hidup lagi lah, dia macam ni. Orang tu dah pindah rumah kot. Jadi lagi. Dan perkara yang jadi lepas perkara itu lagi teruk daripada apa yang ditinggalkan rumah. Rumah yang dia tinggalkan tu, yang dijual. Jadi maksudnya, boleh ke kita cakap orang yang buat benda ni adalah orang yang terdekat sebab dia tahu daripada orang ni berpindah daripada sini ke tempat ni? Okey. Mengenai siapa yang buat corak-corak dia, kita jangan tuduh siapa-siapa. First of all, bila kita ni sakit atau sihir dan sebagainya, jangan kita teringat orang ni, orang tu, orang ni. Memang akan datang kalau tak kenal takkan dia buat. Mestilah. Kan? Kalau tak kenal takkan dia hasad. Betul? Jadi dia dah kenal. Yalah. Kan? Yang penting bagi kita, dan perkara ni saya akan ulang. Selagi siri ni ada, saya akan ulang. Perkara yang paling penting bagi kita ialah berdoa dan berusaha untuk sembuh. Bukan untuk cari punca. Bukan untuk cari siapa buat. Bukan untuk mencari buhul. Bukan mencari barang, tak penting. Yang penting ialah sembuh. Dan sembuh itu akan datang kalau orang istiqamah dengan apa yang dia buat dan yakin dengan apa yang Allah akan bagi pada dia. Okay? Jadi soalan tu siapa buat, kenapa buat, tak penting lah. Jadi kita cuci hati kita sikit. Macam mana Hafiz? Apa pendapat Hafiz pula kalau dengan cerita ni? Saya setuju dengan tu. So yelah, tapi kalau saya ada kat dalam situasi tu, mesti kita macam terfikir orang ni terdekat ke macam tu kan. Jadi bukankah itu nanti akan mendatangkan hasad? Yelah, kita akan jadi marah pula. Okay. Kita pula boleh hasad itu akan mendatangkan apa? Marah. Dan marah. Kita nak balas kan? Mestilah kita rasa kita tahu kita nak balas kan? Kalau betul, kalau salah kita balas, dia mati. Tapi tengok-tengok bukan dia buat. Betul, setuju. Siapa nak jawab? Setuju. Mbak. Ya tuan-tuan, ni benda bukan main-main. Kita cerita juga. Kita cerita juga. Tapi kalau kita duk sibuk cari orang, kita duk sibuk ini mesti orang dekat, last kita pergi jumpa bomoh, kita tiba habis. Sekali apa yang jadi, yang mati tu bukan orang yang buat kita. Kita nak jawab dengan siapa? Jadi guys, jangan busuk hati guys. Ya. Tak penting. Tak penting. Sakit, kita berubat. Tapi level of hasad yang kita nak cerita yang berkaitan dengan kedua adik-beradik ni different. Sangat different. Sebab apa? Dia ni mak ayah sakit, diorang berpindah rumah, bila tak dapat tanduk, telinga dipulas. Datang patah-patah kan? Tak dapat tanduk, telinga dipulas. Bekerja dah tak ada. Nak buat siapa lagi? Bapak mak tegak lagi ni, boleh cari makan. Nak buat apa lagi?
kehasad itu berpindah kepada perbuatan dengki itu berpindah kepada siapa? Nampak? Walaupun bisnes dan lingkup orang dah jadi susah, tapi tetap. Okay, just a reminder. Tadi awal cakap apa? Hasad tu apa? Satu perasaan yang akan mendatangkan rasa tidak syukur sampai bila-bila. Nampak? Nampak tak? Yes. Nampak kan? Nampak kan? Kan? Dia dah hasad. Orang tu dah lungkuk. Bisnes dah tak ada. Pekerja dah lari. Orang tu bekerja untuk cari makan, sekadar untuk meneruskan kehidupan. Tapi orang ni masih lagi tak puas hati. Kan? Apa yang dia buat? Tak dapat tanduk telinga dipulas. Mak ayah tegak, kita buat anak. Macam dalam surah Al-Baqarah disebut, dan bila orang itu mempunyai penyakit hati, maka kita akan tambah lagi penyakit itu pada dalam hati dia. Betul. Nampak tak? Cakap apa tadi Rasulullah SAW cakap? Api yang membakar kayu. Dia bakar sikit-sikit je kayu tu. Tak, habis kayu tu kan. Peletak lagi kayu. Peletak lagi kayu. Habislah. Sama je, sama. Adik-beradik ni apa jadi? Jadi untuk mengelakkan perkara tu daripada hasad dan sebagainya, kerja dah tak ada, diorang cari anak lah. Diorang cari anak, diorang buat anak. Besar topik ni aku. Wah, Besar sangat ni. Bila diorang cari anak tu, apa benda pertama yang diorang buat dekat anak-anak tu? Cuba boleh ingat. Benda pertama yang dibuat kepada anak-anak itu adalah supaya mak dengan ayah mereka ni tak boleh kerja. Apa yang boleh menyebabkan mak dengan ayah tak boleh kerja? Anak sakit, tak lagi sekolah. Nampak? Simple kan? It's very simple. Pekerja sakit, pekerja gila, pekerja tak boleh buat kerja. Si ayah ni masih lagi boleh buat kerja. Boleh cari orang lain, panggil orang ni, panggil orang tu, boleh buat kerja kan? Tapi anak-anak sakit apa dia boleh buat? Tuan-tuan, kalau anak tuan-tuan sakit, apa tuan-tuan boleh buat? You tell me. Bila kita pun tak boleh fokus kerja pun, tak pergi kerja pun tak boleh fokus. Anak sakit pun tak ada orang jaga. Kan? Betul habis? Betul. Jadi apa setelah diorang dah ibu dan ayah kepada dua beradik ni dah jumpa berbagai orang, ubat bagai cara. Jadi apa yang membuatkan dua beradik ni semakin pulih, ataupun ada kisah-kisah di sebalik ini lagi? Kalau kita nak cerita teruk lah ya. 87 perawat cuba rawat adik-beradik ni. 87 80. Jadi Acu simpanlah log-log dia orang. Simpan log-log dia orang. Cuk. Tadi kita tanya, maksudnya Acu terlibat dalam proses daripada awal tu? Acu terlibat lah sebab diorang ni rapat dengan Acu. Jadi tempat mengadu diorang perkara-perkara macam ni lah Acu lah. Diorang cari orang yang merawat diorang dan Acu cari orang yang boleh merawat lah, mengubat lah. Tapi pada ketika itu semuanya bomoh, kebanyakannya lah. Kami ada juga satu ketika tu dah mula beralih, tapi itu nantilah. Tapi bomoh yang datang ni, kalau kita ceritakan perjalanan dia tu, dia penuh dengan kekuatan bomoh. Faham? Mereka ni datang, benda ni kecil je, ini senang aja, kan? Ini budak-budak je, kan? Diorang pandang remeh benda ni. Tapi 87 orang yang rawat tu, 87 orang gagal. Kisah ni bila Acu buka dalam forum rawatan Islam lah, paling besar kat Malaysia lah, forum rawatan Islam yang terbesar kat Malaysia ketika itu, 3,000 lebih dia followers lah, kalau kita cakap followers lah. Tapi interaktif dia tak banyak, dia tak ada gambar, tak ada apa. Kita boleh masukkan sikit-sikit je lah. Dalam tu kita ni berkumpul, satu Malaysia kumpul, dan kita berkongsi
cerita. Kalau rawatan sihir ini macam mana, kalau rawatan kena saka macam mana, kalau kena rawatan santau macam mana. Jadi cerita ni, sebab tu dalam tu ada lock. Jadi pada hari ini, satu bomoh atau orang yang berubat telah datang ke rumah. Diorang datang ni, diorang bawa lah macam-macam, teras kayu asam Jawa ditocok pada rumah, pada penjuru rumah, memandikan anak-anak tu dengan air kunyit. Yang peliknya, air kunyit yang digunakan tu, bila diorang bacakan jampi dan bacaan Quran juga diorang bacakan. Yang peliknya, air yang dibacakan dengan Al-Quran ataupun dengan jampi tu, yang bercampur-campur ni bercampur-campur, dalam masa 1 jam, air tu menjadi air yang sangat-sangat busuk. Tak boleh mandi. Tak boleh mandi air. Teruk lah. Tak boleh mandi. Jadi orang yang dikatakan boleh mengubat ni, dia kata, oh ni tak apa, kita cuba lagi sekali. Dan diorang cuba lagi sekali dan tak boleh mandi. Air tu busuk, berbau longkang. Dan ini antara rawatan-rawatan yang kita tengok. Dan datang satu orang tu, dia kata, aku ni boleh ni tak ada apa-apa ni, dengan isap okok gulung dia di atas rumah. Terus disebut nombor IC oleh budak-budak ni. Oh ya, saya ingat lah. ada cerita minggu lepas. Dia sebut nombor IC ni, sebut nama penuh dengan pin sekali. Orang yang nak berubat tu cabut balik rumah. Budak-budak ni kena rasuk. Dia boleh bercakap dengan berbagai-bagai bahasa. Acu ada simpan dia punya video. Masa tu pakai Nokia N80. Acu ada video tu. Dan orang mengekek, ketawa. Jin bisu lah, jin Perancis lah, jin Jepun lah, macam-macam lah dia bercakap. Hantu-hantu ni bercakap lah. Dan dorang ni boleh tahu, kalau dorang nak datang ubat, dorang boleh tahu, dorang akan jadi keras. Dan keras. Ada satu pengubat yang bercakap besar lah, berlagak sangat. Dia kata, ni tak apa, jin-jin ni kita boleh jadikan dia sate, kita cocok depan rumah. Tapi bila dia buat macam tu, budak-budak ni gelak. Budak-budak ni ketawakan dia. Tak ada efek. Pernah pergi satu rumah, tengah malam, sakit, dia suruh cari 5 perut sampai 22 biji, 23 biji kan, mandikan. Tak jadi apa. Dalam keadaan resah tu, banyak perkara yang menyeleweng yang kita dah buat. Perkara yang terkeluar daripada Rena Sentram kita dah buat. Sebab ada yang cakap, kalau sihir atau perbuatan daripada orang asli, kena ubat dengan orang asli. Pernah dengar? Kalau dia sakit, orang asli buat dengan orang asli. Kalau dia sakit, orang Siam buat. Yang boleh ubat hanya orang Siam. Konsep ni ada tau dulu. Sekarang tak tahulah, mungkin masih ada lagi. Jadi kalau kena santau dengan orang, katalah Tok Cha ialah bomoh siap, kena berubat dengan Tok Cha. Jadi kita tak ada option. Kita tak tahu. Kita pergi ya. Bawa 2 orang adik-beradik tu. Dan Sam- sepanjang perjalanan tu dia terasa. Dia tak keras lah masa tu, tapi dia tidak dalam keadaan sedar. Dia bercakap dalam keadaan yang pelik lah. Keadaan yang pelik, cakap yang bukan-bukan. Okay. Pergi kat rumah Tok Cha tu, tak boleh. Ini mesti mau bawa pergi Siam. Mana ada modal. Bukan sikit-sikit. Kan, gibu-gibu pun. Tak jadilah. Dan cubalah buat sendiri. Macam-macam teknik lah. Kalau nak dikupas satu teknik, dan masa satu teknik tu, ada seketika tu dekat, masa tu Acu dekat Andalas. Jadi disuruh baca kursi. Baca kursi sebanyak 999 kali. Bacalah kursi, baca. Habis disuruh buka pintu. Bila buka pintu, depan pintu tu ada makhluk kecil-kecil, tinggi-tinggi macam ni, dalam 2 kaki setengah, 3 kaki, 2 kaki setengah lah, tinggi-tinggi macam ni, dalam keadaan yang beratus-ratus kat depan rumah. Melompat macam monyet, bertanda merah. Dia bertanda merah tengah-tengah macam ni. Dia mata merah, dia berlari sana, melompat sini. Bila Acu buka je pintu, Acu tengok macam tu, Acu dah berpeluh lah, dah takut dah. Sebab terlampau banyak.
Tak pernah tengok keadaan macam tu kan. Kita tak realise yang benda tu boleh jadi macam tu. Kita tak sangka kan. Tutuplah pintu. Itu jadi dengan harapan supaya benda tu tak masuk rumah. Itu je lah boleh buat kan. Bawa lagi berubat, bawa pergi ubat, jumpa dengan ada yang dalam grup, dia rawat orang dia dalam grup. What they do is, ya, seorang ni dia panggil, seorang ni dia tangkap, seorang ni pakai jaring, seorang ni pakai kayu manggis dan sebagainya lah. Diorang buat ritual tu. Tapi semua gunakan ayat Quran ingat dia baling jaring, tangkap orang tu, masuk dalam botol. Kata dah selesai dah ni. Tapi budak tu sakit lagi. Nampak? Dan kita last kita cuba buat sendiri. Masa tu kan Acu cakap, Acu ni tak betul, kan? Masuk dalam badan. Yang masuk dalam badan tu dikatakan jin yang sangat besar lah. Jin yang sangat besar. Dan kekuatan memang berganda gila lah. Memang sangat kuat Acu masa tu. Memang sangat kuat masuk dalam badan. Boleh angkat-angkat orang. Angkat orang sebelah tangan boleh. Masa duduk je. Balik daripada rumah tu, selesai saja rawatan, balik saja daripada rumah tu, tengok dekat cermin makeup rumah, besok paginya bangun, ada tapak kaki budak atas cermin yang mendata macam ni, ada tapak kaki. Ni beracu seorang nampak. Acu yang nampak. Maksud benda ni yang berlaku dekat movie-movie ni. Ada tapak kaki budak macam tu lah atas cermin yang mendata macam ni, ada tapak kaki. Itu the problem. Seorang nampak. Acu susah nak takut. Acu susah nak takut. Macam kalau ternampak, yang mula-mula kan Acu cakap nampak sampai overflow. Lepas tu kan selalu nampak dah. Macam orang kerja kat morgue lah, kerja kat rumah mayat kan. Mula-mula nampak demam lah, 2 kali nampak demam lagi, 3 kali nampak takut sikit, tinggal seorang takut sikit. Lama-lama alah bisa tegar biasa. Perkara tu tidak mendatangkan ketakutan lah. Sebenarnya dalam rawatan yang kita buat, dia banyak kisah-kisah lain lah. Tapi yang kedua, adik-beradik ni bila dia sakit, yang optimum, yang paling teruk sekali ialah mereka bertukar menjadi kayu. Dia jadi keras macam kayu. Kalau kita ketuk, dia bunyi. Ada rancangan lepas ada kan? Dia jadi, yang seorang sekolah menengah, yang seorang sekolah rendah. Mana ada handphone? Tak ada handphone masa tu. Budak-budak tak ada handphone. Bila yang kakak dia ni kena, jadi keras, adik dia pun kena. Kakak dia kena kat mana? Kat tangga. Tengah turun tangga, dia pegang tangga, terus keras kat situ. Dia pegang, macam tu lah bentuk dia macam tu. Keras. Dia pegang tangga kan, macam tu keras. Terus keras. Tak bergerak, tak berkelip. Bapak dia datang lah. Tengah-tengah bapak dia ni tengah ambil anak ni, dokong macam kayu ni masuk dalam kereta. Adik pula kena. Adik kena dekat sekolah, masa tu dia duduk. Dia tengah duduk keras. Bentuk yang dia duduk tu macam ni, atau meja macam ni, duduk macam tu. Macam tu lah bapak dia dokong. Dengan sekeras-keras tu bawa masuk dalam kereta. Pada malam tu lah juga dia orang bawa pergi ke Darushifa. Ubat kat situ. Tangan dia bertutup, tak boleh buka dengan sekeras-kerasnya. Bila cuba dibuka oleh perawat, dia mengugut perawat. Kau buka tangan budak ni, patah dia. Dia tak boleh buka lah. Tak boleh buka. 2 minggu tau adik-beradik ni dalam keadaan bertutup. Bila dia buka, tangan dalam ni hancur. Basah ni, hancur tangan. Bau teruk. Jadi bila masa mak dia tengok budak-budak ni terjaga, ni tidur, tangan dia orang akan mula terbuka kan. Masa tidur kan, dia ambil tepung jagung, taruh atas tangan. Bila terasa saja dekat tangan tu ada benda lain, dia tutup. Tapi tidur. Tepung tau. Kita kalau orang nak kejut, bangun pun susah nak bangun. Kan? Tapi dia orang boleh jadi macam tu lah. Itu yang mula kita beralih daripada rawatan yang gelap ni, kita cuba beralih pada rawatan Islam yang seboleh-bolehnya rawatan Islam lah. Yang tidak lagi bercambah-cambah lah. Daripada situlah kita tengok apabila mereka mula mengakui perawat ni,
bila mereka mengakui aku boleh, sebenarnya mereka tak boleh. Tak boleh. Aku boleh ni, perawat Islam tau. Aku boleh ni, ini boleh ni, aku boleh ni. Bila ada orang ubat, tak jadi apa. Ilmu ini, kalau kita sebut, ramai orang tak tahulah. Mungkin kalau search internet pun tak ada. Ilmu ni dipanggil ilmu kayu dakar. Ilmu ni, terjadinya ilmu ini adalah daripada kubur lama yang menggunakan nisan yang lama daripada kayu. Sekeras mana kayu itu dipuja, kayu yang keras tu dipuja, macam itulah keras orang yang kena. Maksud diorang ni terkena sihir yang diorang cuma sebut kayu dakar tu lah. Jadi apa bila contoh seorang tu dah terkena dengan ilmu kayu dakar ni, apa cara dia untuk berubat daripada tu? Dalam rawatan Islam, dia tidak ada benda-benda pelik. Dia tak ada benda-benda pelik, dia tidak ada seru. Dia adalah rawatan Islam yang kita iktikadkan diri kita ni kepada Allah. Ustaz Malik Abdul Azim, bila saya jumpa, rasanya episod lepas pun ada cerita kan ni. Ya, betul. Tiada yang boleh menyembuhkan Abang Zailan kecuali Allah. Dekat situlah kita berubah kan. Kita belajar dengan dia. Dan mereka ni diruqyah lah. Ruqyah tak berhenti-henti ruqyah. Tiap-tiap boleh kata dalam seminggu tu 2-3 kali baca Quran. Dan kita sudah tidak meletakkan diri kita ini sebagai orang yang mengubat. Faham? Kita pergi ubat orang kan. Jadi orang panggil kita perawat kan. Tapi kita tak boleh letakkan diri kita sebagai perawat. Dah tak boleh dah. Jadi kita letak diri kita sebagai orang yang ikhtiar. Itulah dia ikhtiar. Pusat rawatan Islam. Kan? Kita ikhtiar saja. Dan ikhtiar kita ni kalau Allah tak izinkan, tak boleh jadi. Setiap perbuatan kita ada qada dan qadar. Ada sebab dan akibat. Kan? Akibat daripada peristiwa dua adik-beradik ni, kita beralih pergi ke rawatan Islam. Akibat daripada rawatan Islam ni, kita mengetahui tentang satu perkara yang kita kena pegang. Tauhid. Iaitu Allah itu adalah segala-galanya. Tak ada barrier, tiada pelindung kami dengan Allah, tak ada. Setiap bacaan Quran yang kita buat tu, setiap usaha rawatan yang kita buat itu adalah kerana izin Allah. Setiap sakit yang batuk atau demam yang baik itu adalah kerana Allah. Kita belajar kat situ. Bila kita ubat orang, kita mengaji Quran, bukan lagi kita sebagai perawat. Kita cuma ikhtiar saja. Dia ikhtiar jumpa kita, kita ikhtiar rawat dia. There's no barrier, tak ada satu hijab pun antara kita dengan Allah bila kita hilangkan perasaan keakuan. Aku tak boleh pakai. Aku tak boleh pakai. Aku boleh. Awak tak boleh. So kena ingatlah tu. Jadi daripada kesedaran itu, kedua adik-beradik ini mula sembuh. Tapi bukanlah dalam masa 1 hari. Dekat 2 tahun tu. Tapi Alhamdulillah sekarang dah ada anak, dah kahwin. Kan? Dah ada anak, dah kahwin. Ni dalam perjalanan kita merawat tu, berbagai-bagai dugaan yang berlaku. Tengah-tengah mengaji, surah Fatihah lupa. Nampak? Fatihah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh baca. Bayangkan. Balik kepada kisah adik-beradik tadi, saya ada teringat satu peristiwa lah, di mana ada satu pagi tu saya berada dengan orang yang terkena tu. Dan waktu tu saya tengah gosok baju, tapi saya tak perasan orang yang terkena tu dekat belakang saya dia kena. Tapi Acu daripada luar, Acu boleh masuk dan Acu tahu dia terkena. Macam mana Acu boleh tahu benda tu? Kan manusia ni Allah jadikan dengan kelebihan. Setiap manusia ada kelebihan. Tapi pada masa tu ini kita tak mau campur dengan perasaan riak lah ya. Okay. Kita masa tu action sikit.
Ya, masuk maklum lah orang belajar. Dan kita boleh nampak lah benda tu daripada luar. Tapi tak pernah Acu cakap dengan korang kan, ada hantu, tak pernah. Sebab Acu tak nak takut dengan siapa. Memang dia masa tu, kejadian tu, dia datang dalam keadaan itu dia dah kena rasuk. Dan sebelum masuk lagi dah tahu dah. Dan diorang pun tahu bila Acu datang. Betul kan? Betul. Bila Acu nak pergi rumah dia, KFC nak datang. Tahu cerita ni? Ingat lupa lah. Ya. So bila diorang sakit ni, diorang tak nak makan. Acu selalu tanya, nak makan KFC tak? Masa tu. Jadi bila diorang cakap, diorang angguk diorang angguk macam tu tau. Acu pergilah beli KFC. Sampai diorang lupa nama Acu, diorang panggil Acu ni KFC. Maksudnya walaupun dia ganggu budak-budak tu, tapi dia ada hukum yang baik dengan Ya. Oh, benar Sampai satu ketika, masa yang jadi pemutus tu, baru ingat orang tak nak orang lain buat. Dia tak nak. Dia kata Acu mana. Sebab tu kisah ni dia memang menangkap hati lah. Saya menangkap. Ya. Berubat ramai orang dia tanya. Akhirnya dia minta dengan ayah dia supaya Acu mana, panggil Acu buat. Acu je boleh buat. Tapi saya ada ingat banyak kali, setiap kali benda tu jadi mesti Acu ada je. Macam saya pun tak sangka tiba-tiba ada orang keras kat belakang saya. Tapi sebenarnya dia kat belakang saya je. Tapi orang yang Acu daripada luar tu boleh tahu dia kena. Sedangkan orang saya depan dia pun saya tak perasan. Itulah. Itu kelebihan lah kan. Itu mungkin Allah nak tunjukkan sesuatu pada kita lah. Pada ketika itulah. Sehingga akhirnya lama-lama dengan rawatan Islam lah, mereka ni sembuh lah. We are not going to details lah. Yelah. Tapi kita cerita pengalaman yang berlaku ni, dia tak mudah dilupakan. Dan sampai ke saat ini selepas 25 tahun lah, dalam 20 lebih tahun lah rawat orang Acu tak pernah jumpa kes ni. Dan Acu harap Acu tak jumpa. Acu tak nak tengok kes ni. Sebab dia satu perkara yang luar daripada apa yang kita pernah tengok. Dia tak masuk akal. Tak masuk akal langsung. Jadi dengan iktikad kita dengan keadaan ni, dan juga dengan ibu bapa dia yang support kan. Alhamdulillah sekarang tengok kan. Semua berubah lah. Alhamdulillah lah. Ada lagi satu cerita yang saya teringat. Benda ni berlaku dekat rumah si mangsa ni lah. Pada satu malam tu Acu datang dan ada kejadian yang berlaku di dapur. Saya tak pasti kejadian apa, tapi yang saya ingat rumah tu dapur dia ada pintu dan Acu masuk, lepas tu Acu tutup pintu. Dan kita orang tak tahu apa jadi belakang tu, tapi kita orang tahu ada benda yang macam bunyi-bunyi bising juga lah. So kalau Acu ingat, Acu boleh cerita sikit tak benda tu? Dia masa kejadian kat dapur tu, benda tu cuba masuk lah. Dan mereka dah mula ada jisim. Dan mereka cuba masuk dengan keadaan ada jisim. Jin dijadikan daripada hujung lidah api yang sangat panas. Dia tidak bersifat pejal. Tapi ketika itu rumah tu dia orang cuba jadikan bentuk pada benda tu dan cuba dia keruk lah. Dia keruk nak cuba masuk. Dia menakutkan lah. Benda tu menakutkan lah. Tapi izin Allah lah kan, kita tutup je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta waja'alna min baini aydihim saddam wa min khalfihim saddam fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Kita minta Allah lindung kita daripada benda-benda macam tu. Dengan syarat apa? Bukan kita yang buat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan aku yang melontar, maka mereka yang melontar. Allah lah. Jadi kita selalu mengingatnya tu. Tugas perawat yang pertama apa? Jangan bagi orang-orang dalam rumah yang tidak tahu keadaan itu takut. Jangan takut-takutkan orang. Itulah dia. Itu sebabnya banyak kisah tu cuma Acu dengan
bapak dia dengan mak dia yang tahu. Bila kita nampak, bila kita rasa, bila kita bau dan sebagainya, kita tahu. Lupa dah soalan. Ada soalan? Sebenarnya dalam rancangan ni saya nak bagi tahu sikit lah. Kedua-dua anak saudara saya ni, dia tidak prepare dengar benda-benda ni. Dia orang tak prepare. Sebab dalam penceritaan saya dengan diorang, saya secara umum, saya tidak masuk detail semacam ni. Jadi bila saya ceritakan benda ni, benda yang pernah mereka alami atau mereka lihat akan datang balik. Dan sebab itu mereka akan terkedu sikit. Yalah jadi macam tu. Jadi dia orang nak tanya soalan tu agak susah sikit. Saya faham sebab apa, saya rasa tak ramai perawat yang bercerita tentang benda ni dan menjadikan dia sebagai satu benda yang diceritakan kepada umum lah. Tapi insyaAllah lah, nanti kita akan share banyak lagi benda insyaAllah. Acu, kita ada soalan lah. Tadi Acu ada sebut pasal ilmu kayu dakar, betul? Ilmu kayu dakar ni apa, Acu? Bukan seorang dua yang mengamalkan kayu dakar ni. Kayu dakar ni ialah ilmu daripada seberang. So, kat sana saya tak tahu apa dia panggil lah. Kalau kita nak tengok kayu-kayu keras yang dibuat kubur, dia daripada Indonesia. Kayu dia orang memang keras. Dulu punya kayu. Kalau kat Malaysia ni susah nak cari dah sekarang. Jadi kayu ni mesti diambil daripada orang yang mati sebelum balik. Kayu ini diambil, kubur itu digali, kuku mayat itu dicabut, dia ambil kayu ni, dia letak kuku atas tu, dia ambil paku, dia paku atas kuku, kemudian diseru nama orang yang sakit. Dan benda ini juga melibatkan barang orang yang sakit, rambut, air liur, ludah, kain, baju dan sebagainya. Jadi benda tu dipuja, wahai Zahzah. Saya tak boleh cakap sampai habis. Tak boleh jadi dipuja sehingga paku itu yang terletak pada kuku, yang terletak pada kayu, sehinggalah paku itu tercabut. Kayu itu akan tercabut, menandakan sihir itu sudah jadi. Sihir itu sudah jadi, sudah kena. Macam mana Acu tahu yang diorang ni terkena kayu dakar? Belajar. Kan Acu cakap, Acu ada belajar benda-benda yang pelik. Okey. Maksudnya ilmu kayu dakar ni salah satu daripada ilmu tu. Belajar tak bermaksud buat. Belajar cara nak buat. Dan kesan dia macam mana pada orang. Kenapa jadi macam ni? Sebab salah satu orang yang ubat itu, yang ubat lah, bumuh daripada seberang lah. Tapi tu dah hujung-hujung cerita ni, masa cerita nak sembuh, dia bagi tahu yang ilmu ini ialah ilmu kayu kubur lama. Jadi dia tunjukkan macam mana nak buat lah. Sebab dia orang boleh saja buat apa-apa kan. Jadi dia orang buat macam tu lah. Sihir ni senang nak buat, cincai senang nak buat. Nak membetulkan sihir susah nak buat. Kecuali kalau kita betul-betul itikad kepada Allah SWT. Ya. Itulah. Kalau nak tanya pengeras kan, biasanya ialah bayaran lah. Kadang-kadang orang yang melakukan sihir ni lebih ikhlas daripada perawat Islam. Tapi mereka ni hendak menunjukkan kehebatan mereka, mereka tak kenakan bayaran pun. Biasanya mereka akan kenakan bayaran yang mahal. Tapi ada juga yang buat hanya kerana untuk menguji ilmu-ilmu yang ada pada mereka. Pengeras dia mahal, Hafiz. Kan? Pengeras dia ialah jiwa engkau tu, kau bayar pada syaitan. It's not a joke. Kau terpaksa menjual jiwa engkau, agama engkau kepada syaitan. Baru boleh jadi. Yang hasad pun sama, yang buat pun sama.
Yang hasad terima perkara daripada ahli sihir, dia pun sama macam orang tu. Sebab dia minta dengan ahli sihir minta dengan syaitan. Syaitan minta dengan siapa? Please. Syaitan minta dengan Allah. Illa biiznillah, tidaklah berlaku perkara itu melainkan izin Allah. Surah Al-Baqarah 102. Torut dan Marut itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar sihir kepada manusia sebagai dugaan kepada mereka. Dan tidaklah berlaku perkara itu melainkan dengan izin Allah. Saya tak baca habislah. Dalam tu ada siapa nak cari, cari surah Al-Baqarah 102 menjelaskan tentang sihir tafriq, sihir pemisah. Soalan last lah saya nak tanya. Masa Acu belajar ilmu Daka tu, Acu tak tahu yang diorang ni terkena sihir Daka sampai ada orang yang bagi tahu itu adalah sihir. Betul. Tak tahu. Tak tahu. Kita main terjun, dan siapa-siapa saja yang melanggar, yang cuba ubat benda ni akan kena benda yang sakit penyakit. Dia jadi teruk lah. Dulu Acu ni dikenali sebagai majal, orang yang selalu ada problem. Kereta accident, lepas kereta accident belakang orang langgar, lepas belakang orang langgar, kerja jadi macam ni. Lepas tu dia tak berhenti-henti, dia jadi majal. Benda tu berlaku lah. Benda tu memang berlaku lah. Benda tu berlaku lah. Nanti kita cerita pasal tu lah. Kita jangan cerita Jom. Jadi Acu, apa kesan dekat orang yang ada hasad pada ayah dan ibu dua beradik ni? Apa kesan yang jadi pada orang? Pertama-tama kali tadi Acu cakap yang kita jangan pedulilah. Tapi orang tu akhirnya meninggal lah. Ini bukan cerita kita nak cerita macam tanah kubur tu. Tak. Dia meninggal lah dalam keadaan yang tak begitu bagus lah. Tak begitu bagus lah. Aib lah. Jadi kita jangan cerita lah. Cuma kita ceritakan secara umum supaya orang tak tahu lah. Dia meninggal dalam keadaan yang aib. Sakit dia sudden. Dalam keadaan yang tiba-tiba. Walaupun kita cakap tadi jangan kita syak siapa-siapa yang buat, tapi masa dia sakit tu, masa orang ni sakit, penderitaan kedua-dua adik-beradik ni mula turun. Doa mula makbul. Kekuatan keluarga mula terbina. Menyebabkan perkara-perkara tu dekat keluarga ni makin dikikis lah. Sikit dia hilang. Tapi orang yang ada hasad ni, sakit dia naik. Tapi nampak macam biasa Orang yang ada hasad ni, dia sakit tapi dia tak akan cakap dia sakit. Walaupun dia meninggal dalam keadaan macam tu, yang aib lah saya kata, kita masih lagi tidak boleh menuduh. Sesungguhnya terjadinya sihir itu adalah seperti semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap. Tak boleh nampak, tak boleh nak dakwa, sehingga orang yang buat itu mengakui bahawa mereka ada melakukan perkara itu, baru kita boleh ambil tindakan. Dalam kisas lah, orang yang menyihir orang sehingga mati, maka kisasnya adalah mati. Jadi perkara itu tak terjadilah. Siapa yang nak mengaku buat sihir? Betul. Sedangkan orang kentut pun tak mengaku. Orang kentut pun tak mengaku. Lebih-lebih lagi kalau dah makan petai. Selalu. Jadi jangan kita risau mengenai apa yang telah lepas. Apa tindakan Allah, apa balasan Allah. Tapi yang perlu kita risaukan adalah apa yang kita buat semasa kita ni dalam masalah. Itu yang patut kita risaukan. Jangan menuduh orang, jangan menuding jari. Sakit ialah sakit.
Tugas kita ialah ikhtiar sampai sembuh. Ikhtiar dalam sembuh tu dia ada berbagai-bagai makna. Kita akan kupas insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada izin Allah, kita akan kupas bersama-sama dengan anak saudara saya ni kat sini. Nampak dekat sini seperti yang lepas-lepas tu, nampak dekat sini bertiga je, tapi dekat depan ni ada ramai. Orang pun dengar cerita ni. So, saya rasa cukuplah untuk hari ni. Saya rasa cerita pasal benda ni terlalu berat dan terlampau banyak pengisi yang Hafiz kan? Ya betul, sampai saya pun tak termampu nak bercakap, tak mampu nak berkata-kata sebab untuk makluman semua, perkongsian Acu pada hari ni bukan sesuatu yang kita orang pernah dengar sebelum ni. Ini sesuatu yang baru sebenarnya untuk kita orang. Setuju. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung episod hari ini. Kita akan bertemu lagi pada episod akan datang, mungkin bersama host yang baru, kita tak tahu betul. Tapi masih bersama dengan Acu lagi. Jadi satu hari 2 orang, hari ni 3 orang, insya-Allah besok 3-4 orang, 5 orang kat depan ni. Kita akan bertambah. Kita akan cuba buat yang lagi baik. Sekiranya tuan-tuan dengan perempuan ada benda yang nak ditanya, Betul. saya ingat boleh tegangkan pada diorang lebih baik bahasa muda. Boleh. Kalau ada benda-benda yang nak tahu, orang kata apa? Concern. Concern. Boleh tinggalkan dekat ruang komen. Komen. Lepas tu Acu boleh buat like, subscribe. Saya nak dengar bunyi apa? Ting. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.